So hari ini kita punya topik adalah saya introduce myself again. My name Syafiq Farhan. Okay, so untuk hari ini kita punya topik adalah kita fokus dekat inventor, sketch, constraint dengan assembly punya constraint. Right, so ada dua benda yang kita akan cover. Okay. Tapi dalam tempoh ni juga kita akan pergi kepada a few topics yang related, okay, which is daripada AutoCAD nak pergi ke inventor, sebab dalam AutoCAD pun ada sketch dia, ada constraint dia juga. Right, so before I start, I will go first with our website. Okay, so untuk kita punya website, untuk hari ni punya topik, which is this one. Okay, so every day kita sekarang tengah plan untuk kita buat webinar. So means kalau lepas ni, kalau you nak join kita punya webinar, you just boleh pergi dekat mana-mana browser. Okay, search dekat address bar acadsystem.com. Okay, dekat atas ni boleh search acadsystem.com. Okay, so dekat bawah sikit nanti you akan nampak kita punya list of webinar yang kita dah ada and also news. Okay, contoh sekarang kalau ada trade-in promotion ataupun ada flash sales ataupun ada apa-apa promotion daripada Acad System atau daripada Autodesk, kita akan letak dekat sini. So dua-dua kita akan letak dekat sini. Okay, so dekat sini pula kita punya webinar and also workshop. So over here kita ada plan every day, almost every day kita buat webinar. Okay, so untuk hari ni kita punya webinar is about inventor sketch and constraint assembly. Okay, so yang untuk minggu depan kita ada AutoCAD tips. Okay, kita also ada Dynamo, kita ada Navisworks and kita dah ada a few more lagi. Okay, yang kita dah ada plan. Nanti kita akan release, and kalau siapa-siapa peminat ataupun that topic is related to yours, just click and register. So step is quite simple, you just simply click this one. Okay, so masuk dekat dalam. Nanti dekat dalam sini you boleh klik register. Itu saja stepnya. So quite straightforward. Okay, so untuk sebelum saya nak start kepada software, so saya nak terangkan sikit berkenaan dengan software Inventor 2021. Okay, Inventor 2021 dia dah ada very good combination between this software and also software-software yang lain. So apa yang Autodesk tengah buat, Autodesk cuba connectkan Inventor ni dengan software lain. For example, yang pertama, Autodesk try to connect with Revit and also AutoCAD. So itu apa idea dia. And basically benda ni dah ada dah sebelum ni. Cuma kali ni kita boleh directly import satu full project pergi ke dalam Inventor kita, dalam kita punya Inventor, daripada satu project building. Kalau dalam Revit dia punya file dia .rvt. RVT tu kita masukkan dalam kita punya Inventor dan kita boleh buat kita punya part, kita punya area. Okay, so kalau you all one of manufacturer untuk construction, okay, bukan you punya software yang most proper bukan you kena pergi kat Revit. Okay, tapi you boleh pergi dekat Inventor itself. Tapi kalau you nak go with both, lagi good lah. Sebab nanti you boleh tahu apa yang you punya consultant ataupun you punya architect tengah buat. So dekat situ ada isu apa-apa you boleh tahu. Kalau tak nanti you just bagi RFA, you tak tahu apa problem. Okay, so itu apa yang ada dalam Inventor 2021 and dia ada so much few features yang baru. Okay, so macam biasa kalau dalam product design manufacturing collection, this will be software yang include. Okay, so untuk yang pertama, untuk product design manufacturing, macam biasa you will get AutoCAD and also Inventor. Itu dua tu memang basic. Memang commonly you will get it. Okay, so itu yang biasa sangat common lah. Selalu orang beli produk bundle ni sebab dia nak dua ni. Or maybe dia nak Inventor dengan Navisworks, either one. Okay, so sekarang ni apa lagi yang ada sebenarnya, you boleh buat stress analysis gunakan Inventor Nastran. Okay, you also boleh buat CAM, you boleh buat CNC machining, programming, dan transfer jadikan G-code untuk masukkan dalam you punya actual machine. Okay, you boleh contoh for example you pakai Fanuc punya machine, so you boleh gunakan Inventor CAM. So this post processor already included. Kalau you beli software lain, you kena purchase another post processor. Tapi dalam Autodesk, semua sekali dia dah bagi. And also you boleh add lagi. You boleh you boleh download lagi mana apa-apa yang ada dekat dalam forum nanti. Okay, so dekat sini ada juga tolerance analysis. Okay, untuk tolerance analysis, for those yang really fokus dekat dia punya drawing, kena ada GDNT punya. Okay, GDNT tu means Geometric Tolerance and Dimension. Geometric Dimension Tolerance. Yang you perlukan simbol flatness daripada surface or something. So GDNT is the best software untuk you marking dalam 3D directly. Okay.
So you boleh senangkan kerja, you boleh buat dalam 3D terus. Okay, kalau sebelum ni you kena buat dalam 2D saja. So 2D memang you tak akan nampak. Memang kadang-kadang simbol pun production team ada ataupun ada dekat bahagian QC team dia tak faham nak baca. So kalau dekat sini, kalau you gunakan inventor tolerance analysis, dia dah improve dari segi workflow dekat situ. Okay, so next AutoCAD macam biasa, nesting, siapa-siapa yang fokus macam kita punya previous webinar, kita ada buat berkenaan dengan nesting. So untuk nesting, siapa-siapa yang fokus berkenaan dengan sheet metal and dia nak buat cutting untuk 2D profiling, cutting, so boleh gunakan nesting. Okay, so ini antara yang ada, and hari ni apa yang saya cuba nak fokus adalah 1, 2 dan 3. Fusion nanti saya akan tunjuk a little bit. Okay, sebab ada setengah orang dia tak suka Inventor, dia prefer AutoCAD 3D. Okay, saya pun setuju. So I do believe yang memang ada orang macam tu, and saya pun yakin kenapa, saya pun rasa saya tahu kenapa dia suka macam tu. Sebab kalau Inventor professional, kita terlalu banyak kita kena buat constraint or setting something. So terlalu banyak kerja. Okay, tapi kalau dalam AutoCAD 3D, so saya just buat satu item, satu lagi item saya boleh create macam tu je. So Fusion 360 dia punya main idea dia macam AutoCAD 3D, tapi dia boleh create as a new parts. So means kalau you nak create a whole assembly, you boleh buat nanti. Okay, so untuk hari ni punya topik, saya nak terangkan sikit. Yang pertama adalah berkenaan dengan constraint. Okay, so saya start dengan AutoCAD dulu. Okay, untuk siapa-siapa yang dah familiar dengan AutoCAD, I do believe dekat atas ni, you dah biasa tengok dengan simbol-simbol ni. Okay, so saya just buat simple go through je dulu untuk kita punya simbol-simbol yang atas ni. Okay, so untuk yang pertama, ini adalah coincidence. Okay, kalau sebelum ni you buat satu item, and kalau you terlupa tekan object snap, okay, bila you nampak dekat sini, dia akan nampak still look like sama. Tapi kalau sebenarnya, the most proper way, which is macam ni. Okay, bila you gerakkan point ni, nanti yang lagi satu pun akan bergerak. Tapi kalau sini, dia boleh jadi macam tu. Right, so coincidence maksud dia adalah untuk kita snapkan point sini dengan point sini together. Okay, for example, 1 dan 2. So nanti dia melekat. So anything happen dekat sini, so dia akan connect together. So itu maksud coincidence, daripada first point to second point. Dia nak melekatkan touch together dekat situ. Alright, so yang kedua adalah collinear. Collinear means kalau you ada satu line with angle, satu lagi line yang with angle, tapi you tak tahu. Kalau projek ni terlalu besar, you tak tahu this one straight line ke tidak. Okay, should be this line straight line. So you just boleh gunakan coincident. First line dengan second line. So nanti dia memang akan jadi straight. So kalau you nak attachkan together, you boleh guna extend atau gunakan coincident dekat situ. So anything happen, kalau you rotate yang ini, RO, you rotate satu line je. So saya rotate daripada sini. So satu lagi line pun akan follow juga. So means dia akan ada dua line. So sama juga dengan kita punya Inventor itself lepas ni. Okay, so dekat sini pun sama. Kalau saya ada satu circle and satu lagi circle dekat sini. Alright, so dia punya beza dia dekat sini bila saya buat, kalau saya move satu item, dua-dua akan move sekali. So itu good things dia tak akan miss out. Okay, so dia ada lain-lain. For example yang ini, dia ada horizontal, dia ada vertical. Okay, for example kalau saya nak buat dulu horizontal, saya just simply click. So vertical dia akan simply click. Okay, untuk yang ini, dia punya tips dia cukup simple. Okay, you tekan yang pertama. Okay, yang kedua akan pergi yang ke pertama. Okay, for example, saya buat satu circle. Saya buat satu circle lagi. Ataupun mana-mana coincidence pun tak apa. So saya tekan yang pertama. Yang pertama ni akan fix. Yang kedua ni akan masuk ke dalam yang pertama. Okay, hold on. Sekejap ya. Ada gangguan sikit. Right. So itulah idea dia. Macam mana kita nak buat kita punya ni, this one, you tekan yang pertama, yang kedua akan pergi kat pertama. So saya repeat baliklah tadi. So mungkin ada yang tak nampak. So sini 1 dan 2. So saya tekan yang pertama yang kecil ni. So yang kecil ni kedudukan dia akan jadi fix dekat situ. So yang kedua dia akan jadi something macam ni. Dia akan gerak ke sana.
Okay, kalau you tekan ke sini nanti dia akan gerak ke sini. So dia akan follow exactly apa yang first click tu. Okay, same goes to kita punya inventor itself. Okay, cuma beza dia dalam inventor, kalau you dah pergi inventor, dia akan ada dalam kita punya sketching. Okay, bila you tekan dekat, you pergi buka dalam inventor, bila you pergi dekat satu sketching dekat sini, okay, bila you do some editing, nanti dekat belah atas ni, nanti you akan nampak simbol dia. Okay, so dekat atas ni. So ini dia punya simbol-simbol dia. Okay. Alright, so ini simbol-simbol dia. Alright, so dekat simbol-simbol ni sama macam AutoCAD, exactly sama macam AutoCAD. Dia ada coincidence, nama dia pun sama, coincidence. Yang kedua dia ada collinear, concentric. Okay, so sekarang ni saya dah cuba pecahkan kepada dua grup. Yang atas dan yang bawah. Okay, yang bawah ni, yang atas ni, bila saya cuba buat something, saya dah letak dia punya coincidence ataupun saya dah letak dia punya constraint dekat situ. Okay, kalau contoh sekarang saya cuba gerakkan satu point daripada point hujung sini, atas ni. Okay, this end point, edge ni. So bila saya klik dekat edge ni, okay, saya klik dekat edge ni, bila saya tarik nanti dia akan jadi always rectangle ataupun always square. Okay, kalau you tekan, dia akan boleh jadi, dia akan keep shape dia akan jadi 90 degree dekat situ. Okay, tapi kalau saya tekan dekat shape yang ini, nanti dia akan jadi something like this. Okay, so basically macam mana dia buat? Okay, sebabnya dekat sini line ni, dia dah jadikan, bila kita klik, dia dah jadikan, dia ada coincidence dekat sini, coincidence dekat sini, parallel atas bawah, and dia as horizontal. Itulah dia punya idea dia. Kadang-kadang bila you cuba force untuk jadikan dia, kenapa dia tak boleh nak tajam? Okay, reason dia sebab ini. Sebab dia ada simbol-simbol constraint ni. Okay, sama juga dengan yang kedua ni. Kalau saya movekan yang pertama, yang bawah ni. Okay, so saya pergi dekat atas ni, saya gunakan move punya command, base point, movekan. Okay, ataupun paling senang, saya just tekan, saya pilih point tengah ni, saya movekan. Kalau perasan, dua-dua bulat gerak sekali. Okay, tapi kalau dekat bawah ni pun sama, beza dia, bila saya klik, satu bulat je akan gerak. Okay, reason dia sebab saya gunakan concentric punya command. So dekat atas ni nanti dia ada dia punya command concentric. Okay, sama juga dekat sini, kalau saya gerak-gerakkan dia akan jadi something like macam ni. Okay, so saya boleh gerakkan dia punya line dia. Okay, sama juga sini pun saya boleh gerakkan dia punya line, tak ada masalah. Okay, tapi bila saya gerakkan dia punya point, yang sini nanti dia akan jadi pendek, 90 degree. So but this one no. Okay. Right, so saya nak tunjuk macam mana all these thing boleh jadi. Okay, saya buat rectangle. Paling simple saya buat rectangle. So saya start dengan simple rectangle. Klik 1, 2, 3. So bila saya cuba klik rectangle, dia ada setengah cases dia punya PC dah jadi macam ni. Ada setengah cases dia punya dah tak boleh nak tarik, dia dah jadi macam ni. So the reason why adalah dekat bahagian constraint ni, you kena tekan dekat dia punya constraint setting. Okay, bila you tekan dekat sini, inference, tik dekat infer constraint dengan persist constraint. So dua ni. Okay, so bila you tekan, you just boleh select all lah ataupun you nak gunakan apa je point yang you nak guna. So sekarang kalau you redraw balik rectangle, okay, so dia dah automatic createkan you dia punya point dia. Kalau yang tadi bila kita draw, dia tak ada. So itu isu yang selalu you jumpa. Macam mana saya nak buat tak jadi-jadi ni? So lepas tu you punya idea, you akan delete, you akan redraw balik satu. So ini idea yang you selalu buat. So pun boleh juga, tapi dia akan take time. Okay, so kalau you punya job scope tu memang fokus dekat tempat yang memang akan nak kena gerakkan dia punya edge ni, so tak perlu tick dekat sini, just tekan dekat constraint style, inference, so tick dekat dua ni, so problem solve dekat situ. Right, so ini is quite straightforward and simple. Okay, so dekat sini kalau saya nak buat something macam circle ni pun sama juga. Okay, so sekarang ni saya just dah tekan dekat sini, inference saya dah tick, saya dah on dia. Okay, so saya buat satu circle. Okay, and saya buat satu circle, share dia punya center. Okay, bila saya cuba move, dia dah jadi bergerak macam ni. Okay, macam mana saya nak buat dia berpecah, split?
So saya kena off dulu dekat center ni, dekat dia punya setting. Off. Circle. Okay, even saya share circle yang sama. Sekejap yang ini dia ada snap dekat point, dia ada coincident dekat sini. So yang ini coincident dia kena tukar lah. Coincident dia kena tukar, kena buang. Ataupun kalau cara paling senang, you just boleh tekan dekat move, base point. Okay, you buang dulu dia punya point. Nanti dia dah boleh bergerak. Dia dah boleh bergerak macam tu. So dia dah boleh share dekat point yang sama balik. Okay, tapi dia dah jadi difference lah. Okay, kalau tak sebelum ni, automatic create dia punya coincidence tu. Itu isu yang selalu kita jumpa. Alright, so itu yang pertama berkenaan dengan 2D punya constraint. AutoCAD and also Inventor, dua-dua sama. Okay, so make sure you make it you punya diri familiar dengan AutoCAD punya constraint dulu. Sebab AutoCAD punya constraint is more complicated sebenarnya. Okay, kalau you dapat buat satu full drafting with constraint, memang you dah good enough dalam constraint. Tapi kalau dalam Inventor, sebenarnya everything dia dah generatekan untuk you. Dia dah automatic create untuk you. Okay, so itu adalah idea dia. Macam mana 3 item ni boleh terjadi. Okay, so 3 item ni boleh terjadi. So itu dia buat rectangle tapi kena tukar dekat setting ni dulu. Constraint setting. So either you nak on atau off. Alright, so sekarang saya pergi ke topik yang kedua ataupun kita punya area yang kedua yang kita nak cover. Tapi sebelum tu, ramai yang tanya saya macam mana saya nak buat kalau saya dah ada AutoCAD 2D, saya nak transfer ke 3D saya. So, Inventor boleh buat ke? Okay, very good question. Sebab apa? Sebab kalau you ada contoh yang ini, saya ada satu contoh 2D yang ini. Okay, so AutoCAD 2D ni, bila saya nak masukkan kat dalam saya punya Inventor, step dia, you just simply save. Okay, so lepas you save, dekat dalam Inventor, you just boleh pergi dekat open satu file. Okay, choose mana-mana plane. Okay, contoh yang ini, you just tekan new sketch. Okay, choose dekat sini atas ni. AutoCAD. Insert AutoCAD. Okay, so maknanya you nak insert AutoCAD dalam Inventor itself. So you just boleh tekan dekat sini. Okay, choose mana drawing dia. For example, itu drawing yang ini. You just tekan open. Okay, so kalau you tengah buka, nanti dia akan bit loading sikit. Okay, kalau you dah buka dalam Inventor and nanti dia akan keluar macam ni. Bila you tengah open dekat AutoCAD, okay, make sure saya punya suggestion, my recommendation, tutup AutoCAD dulu. Okay, baru dia akan jadi senang nak buka. So saya contohnya, saya dah cuba masukkan and ini adalah result dia. Dia dah jadi macam ni. Dia dah ada dalam satu sketching dalam AutoCAD ni. So AutoCAD tadi adalah bentuk ni and Inventor bentuk ini. So totally one to one dia follow. Okay, so yang ini dia waktu you import insert AutoCAD tu, nanti dia boleh specify you nak unit apa, inch ke atau mm. Make sure unit dua-dua tally Kalau you pakai AutoCAD inch, kat sini pun pakai inch juga. So kalau tak, you kena tukar dulu kat AutoCAD tu. Baru you insert kat dalam Inventor. Okay, so dekat sini kalau you nak gunakan this method and tiba-tiba you nak ada plan untuk buat dia daripada AutoCAD 2D. So saya just buat extrude. So saya buat both way. Yang ini mungkin saya buat 100. So klik. So dia dah jadi macam tu. Okay. So saya just boleh gunakan share ni, sketch ni, saya just tekan share sketch. So ini yang orang selalu nak buat, tapi dia tak tahu macam mana cara paling cepat. So saya guna lagi sekali. Kali ni mungkin saya buat 80. So saya buat 80 yang ini. Okay, both way dengan yang ini, both way. Okay. So mungkin yang dalam tu saya nak buat dia panjang sikit lagi. So saya just buat extrude. Choose dekat dalam ni 1, 2, 0 both way. So nanti saya punya gear dah siap daripada 2D AutoCAD saya. Yang ini saya boleh hide dia punya visibility balik. So daripada 2D AutoCAD saya, how fast saya boleh convert jadi 3D basically. So tak perlu nak draw balik, tak perlu nak kena kira balik betul ke tidak. And kena, sebab tak tahu nak ni. Method dia ada just tekan share sketch. Right click. Untuk yang mana dah share nanti dia tak boleh lah. Nanti dia akan ada share sketch dekat situ. So itu method dia. Okay, so sekarang saya nak pergi kat kita punya assembly pula.
Right, so untuk assembly, kalau you ada biasa guna assembly, okay, so assembly saya sekarang, saya dah buat dia ada context set. Okay, maksud context set tu adalah bila saya buat something, dia akan touch area and dia tak boleh nak exit that line ataupun exit that face. Okay, contohnya saya bagi dia punya idea. Idea dia yang pertama ini adalah item nombor 1, yang ini adalah item nombor 2. So bila item nombor 1 touch dengan item nombor 2 together macam ni, langgar macam ni. Okay, so dia terus akan stop. Ibarat macam kita letak stopper. So yang ini item nombor 3. Bila saya gerakkan nombor 1 ke sana, so nanti dia akan touch ke sini pula. So nanti itu as a stopper. Okay, so saya buat as a stopper. So bila saya cuba nak exit pun tak boleh dah. So kat sini is very good untuk kita kira dia punya limit, barang kita punya limit. Okay, so saya tunjuk contoh sekali macam mana saya buat. Okay, so saya tunjuk contoh yang ini. Okay, so untuk yang ini kalau you nak buat, you punya method adalah quite simple. Macam saya dah ada dia punya 3D and saya nak buat dekat kita punya barang ni pun tak ada masalah terus. Okay, so dekat sini first dia, you kena make sure yang tepi sini dia tak akan ada simbol pin ni. Okay, once kalau ada simbol pin, maknanya dia dah grounded. Kalau dah grounded, maksud dia objek tu tak boleh bergerak. Tapi saya recommend untuk at least satu item kena grounded, the base one. Okay, macam objek yang ini, base saya adalah objek ni, tengah ni. The green color ni ataupun the blue color ni. Okay, ini adalah saya punya base. So sebab tu saya groundedkan dia. Okay, yang lain saya tak groundedkan. Untuk groundedkan dia, saya just boleh tekan dekat sini. Right click, klik dekat this. Ada grounded. So dia ada grounded dekat situ. Okay, so bila saya untick, maknanya objek tu dah freely move. Dia boleh bergerak kat mana-mana. Okay, saya tunjuk contoh satu. Okay, so bila saya untick, dia dah tak grounded, dah tak ada pin, dah tak ada bentuk pin. So bila saya gerakkan, dia dah boleh gerak macam ni. Okay, once kalau saya gerak, saya tekan, saya grounded kan, dia dah tak boleh bergerak. Walaupun saya dah klik, dia tak boleh bergerak. Okay, sekarang idea saya adalah saya nak cuba buat objek ni. Okay, so objek ni dia, bila kita gerakkan dia, dia boleh nampak dekat sini. Kalau you nampak objek ni, bila saya gerakkan dia punya shaft, bila dia langgar, stopper dia berhenti. Dia langgar ke depan pun dia berhenti. So dia panjang. So kat sini pun dia berhenti. So idea dia macam mana saya nak control dia boleh berhenti ke mana ke mana. Okay, so you boleh buat simple method berkenaan dengan berkenaan dengan constraint yang biasa. Okay, contohnya saya cuba delete constraint untuk dia. So 1, 2, 3. Delete. Sekejap. Flash yang ini, mate yang ini. Flash yang ini tak perlu. Yang ini dengan saya risau saya tersalah delete. Dekat sini. Okay, tak apa, saya delete dua-dua ni. Okay. Right. So dia punya idea sekarang, bila saya tak buat, nanti dia boleh bergerak macam ni. Okay, dia boleh bergerak macam ni. So mungkin temporary yang ini saya just hide dulu. Suppress dulu. Suppress. Okay, so kat sini. So issue dia adalah dekat sini. Okay, idea dia adalah apa yang kita nak make sure yang objek ni dia duduk dekat dalam ni. So dalam constraint Inventor 3D, satu je saya nak cakap. You tak perlu risau yang ini kena buat apa, yang ini kena buat apa. So just kena tahu apa yang you nak buat je. Constraint, you tak perlu risau nak kena tekan sini ke, tekan mana-mana. So sekarang ni kalau you nak buat dia bulat dalam bulat, so maknanya you kena make sure dia ada bulat dan garisan. Tapi kalau dia bulat macam ni je, maknanya yang ini as a face ataupun as dia punya edge dia. Kalau bulat dan center line tu maknanya you dah ambil dia punya silinder tu. Okay, yang ini satu dengan yang ini satu. Nanti dia akan masuk dekat dalam. Okay, so dekat sini kalau you tengok balik, dekat sini dia boleh gerak freely move. Okay, so tapi macam mana saya nak set dia ada limit macam ni. Dia tak langgar.
Macam mana saya nak set dia macam tu? So method dia adalah dengan you tekan dekat dua-dua ni, make sure you tick dekat contact set. Tick dekat contact set. Okay, so kalau nanti bila you buat kat office, bila you dah tick, dia still lagi berlanggar. So saya cuba untick dulu. Okay, kalau saya untick, dia akan jadi macam ni. Dia boleh tembus. Dia boleh tembus. Okay, so tapi sekarang bila saya tick dua-dua contact set, apa yang akan jadi? Dia akan touch. But sometimes dia akan still tembus. Okay, reason dia dekat atas ni, you kena on dulu contact solver. Inspect dan contact solver. Active contact solver. Kalau you untick, nanti dia akan jadi boleh tembus juga. Make sure you tick dulu. Nanti baru dia akan boleh berlanggar dekat area yang sepatutnya dia berhenti tu. Itu yang kita nak. Alright. So itu adalah idea and apa yang saya nak cuba share for today. Okay. So for your info, kalau you nak beli Inventor saja dah good enough, tapi saya punya recommendation macam tadi, bila you nak go with a very proper workflow, better you boleh pergi kat Product Design Manufacturing Collection, sebab you boleh buat 2D you dulu, transfer ke 3D. Okay, tapi tadi at first saya ada terangkan, saya ada cakap pasal ada setengah orang dia tak suka guna Inventor sebab yang ini. Kena buat mate, kena buat constraint ataupun kena buat join dia. Okay, ada setengah orang yang bila saya pergi present, saya dikata dia tak suka guna Inventor ataupun mana-mana software 3D sebab dia nampak complicated. Okay, tapi kalau sekarang saya nak buat, saya just boleh buat dekat sini. Okay, ini contoh kalau saya pakai Fusion. Okay, Fusion dia punya good dia ataupun dia punya senang dia, contohnya dekat sini, saya nak buat satu objek baru. Okay, saya nak buat satu objek baru dekat sini. So cara dia adalah quite simple. Saya just boleh tekan right click ataupun saya just tekan create sketch daripada objek baru ni. Okay, so kat sini saya just directly boleh buat extrusion. Saya just tekan E untuk extrude. Saya extrude yang ini. So yang ini dia akan jadi as a new body, which is AutoCAD pun boleh buat juga. Inventor pun boleh buat juga. So dekat sini nanti yang ini kita dah boleh assume dia as a part lain. Yang ini part lain. Okay. So yang ini interface untuk Fusion 360. So nampak lagi senang. Nampak dia macam lebih kepada AutoCAD. Sebab AutoCAD dia ada press pull semua. So dekat Fusion ni pun dia ada press pull. Saya just tekan press pull. So yang ni saya just boleh tarik. Okay, so nampak dia naik. So dia ada error lah. Kalau dia beritahu dia ada langgar apa something, dia akan ada error. Tapi kalau sini saya cubakan press pull area yang tak ada masalah. Saya just tekan dan saya tarik. So nanti dia akan jadi macam tu. Right. So dekat sini it's very untuk customize objek, untuk customize kita punya design. Kalau dekat dalam sini customize and detailing, Fusion also one of another method. Okay, sebab yang ini memang sangat powerful and dia boleh run simulation and also generative design in future kalau you nak pergi untuk buat generative design. Okay, so tapi yang ini kalau tak ada apa-apa, Fusion ni saya tak nak tunjuk details lah. Tapi kalau you require more untuk Fusion ataupun untuk apa-apa webinar after this, you boleh pergi dekat kita punya website. Okay, so pergi dekat kita punya homepage, acadsystem.com, address bar. Okay, so dekat belah bawah ni dia akan ada satu Autodesk workshop request ataupun webinar request. You tekan dan masukkan you nak tahu berkenaan dengan Fusion. Sebab dalam tempoh this 1 month saya dapat inquiry berkenaan dengan Fusion more than banyak jugalah, ada dalam 5-6 company yang tanya berkenaan dengan Fusion sebab diorang nak move to cloud base ataupun nak move to cloud punya method, cloud punya platform. So kalau you punya company ada nak pergi kat situ and tak tahu ataupun nak overview dulu, so kita boleh arrange untuk buat webinar ataupun kita boleh buat demo for you. Right, so saya rasa for today itu sahaja. And jangan lupa kalau tiba-tiba lepas ni ada apa-apa masalah berkenaan dengan Autodesk, so you boleh pergi dekat kita punya website, klik dekat sini, ACAD System New Helpdesk. Okay, nanti dia akan pergi dekat kita punya helpdesk. Okay. Dekat bahagian bawah ni nanti you boleh sign in ataupun just continue as a guest. So kalau you first time, bila you just continue as guest, you boleh masukkan apa information
So nama, subjek ataupun apa tajuk yang you nak bagi, email address, company apa. Kalau personal boleh tekan ataupun you just boleh masukkan information, attach gambar ataupun apa-apa related information yang you ada tu. File ke apa-apa ke boleh attach dekat sini. Okay, so nanti kita punya technical ataupun kita punya sales team akan entertain you, akan cuba layan you as directly lah. Sebab sekarang ni memang kita tengah fokus dekat kita punya helpdesk. Kalau you ada apa-apa, you just terus buka case dekat helpdesk. Should be no problem. Alright. So saya rasa for today itu saja. Kalau you rasa this topics is good for you, you just boleh pergi dekat chat ataupun you ada soalan nak tanya, you just boleh pergi dekat chat, you boleh tanya apa-apa soalan and nanti kita akan cuba jawabkan. So you just boleh chat ataupun type dekat sini. Alright. So kalau ada apa-apa soalan boleh just tanya je. Kalau nak tanya pasal fusion or nak tanya pasal ni, you just boleh tanya, no problem. And lagi satu, kalau you ada nak tahu berkenaan dengan kita punya Autodesk ada offer berkenaan dengan cloud for free. Okay, so dekat kita punya news ni, you boleh tengok news. Okay, dekat sini COVID-19 Extended Access Program. So you boleh tekan dekat Extended Access ni. So Autodesk also ada bagi Fusion 360 team for free. Okay, so dekat situ you just boleh Fusion 360, BIM 360. Okay, so you boleh guna at this moment. This one is very good for you. So make sure you try to fully utilize apa yang dah ada sekarang. Okay, apa yang Autodesk bagi. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak ucapkan thank you so much untuk hari ini. And jangan lupa request kita punya next webinar punya topik. Kita boleh arrangekan Fusion 360 termasuk dalam collection. Alright, so saya pergi ke kita punya slide bundle tadi. Okay, so dekat sini kalau you refer balik Fusion 360 dia ada sekali dalam bundle tu. And good news at this moment, Fusion 360 team maknanya cloud based tu Autodesk bagi for free. So maknanya kalau sekarang ni you nak integrate daripada Inventor pergi ke AutoCAD, pergi ke Fusion 360, you boleh gunakan terus. Tapi kalau you nak guna Fusion 360 saja, tak ada masalah. Dia as a normal software juga. You kena install juga. Dia dah ada dalam bundle tu. Soalan dia, jawapan dia memang dia ada dalam kita punya bundle. Untuk product design manufacturing collection ada. Okay, thanks for your question. Okay, so siapa-siapa yang rasa this webinar is good for you, you just boleh tekan dekat kita punya bawah tu, dia ada emoji, you just boleh tekan thumbs up. Okay, sebelum saya habiskan ni. Alright, thank you so much and thank you for joining. So jangan lupa join untuk next webinar, ada AutoCAD, Inventor and also Revit semua. Alright, thank you. Bye-bye.